A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, dan alhamdulillah kembali sekali lagi kita bersua pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz bagi edisi Sabtu 5 November 2022 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1444 Hijri. Istimewa kami bawakan kepada anda untuk tajuk pada pagi ini iaitu akhlak berkempen, bersempena dengan pada hari ini tarikh keramat 5 November 2022. InsyaAllah dijadualkan akan berlakunya penamaan calon dan bersempena dengan pilihan raya umum yang ke-15, PRU ke-15 yang bakal berlangsung pada 19 November ini. Kami di meja Tanyalah Ustaz membawakan istimewa kepada anda sebagai satu peringatan kita bersama dan juga nasihat kita bersama bersempena dengan kempen-kempen yang bakal berlangsung sehinggalah kepada tarikh 19 November 2022 nanti. Dan apapun yang kita lakukan, terutamanya kempen-kempen politik yang bertujuan untuk meraih undi ataupun yang kita katakan mungkin akan berlaku sedikit ketegangan dan sebagainya, kita mengharapkan agar meja Tanyalah Ustaz pada pagi ini memberikan sedikit panduan kepada sama ada yang dipilih ataupun yang mengundi. Kita mengutamakan ataupun berpaksikan kepada akhlak dan juga adab yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita tampilkan di studio pada pagi ini bintang ilmuwan yang telah pun bersama-sama dengan kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan amin insya-Allah. Allah permudahkan segala-galanya. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Hari ini tarikh keramat Ustaz 5 November di Hari Raya Ustaz. Sempena Pilihan Raya. Pilihan Raya insya-Allah. Jadi kita doakan mudah-mudahan walaupun cuaca di luar saya dimaklumkan agak hujan renyai pada ketika ini, kita mengharapkan agar semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah. Dan yang penting ini macam analisis politik pula pagi ni Ustaz, meja Tanyalah Ustaz, tapi kita bukan nak menganalisis politik tetapi sebagai yang kata sekadar panduan untuk kita yang bakal berkempen dan juga mereka-mereka yang bakal memilih siapakah yang bakal dipilih nanti. Itu bukan persoalan pada hari ini, tetapi akhlak berkempen Ustaz. Mungkin sebagai mukadimah topik ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton Tanyalah Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu beri manfaat kepada orang-orang yang beriman. Az-Zariyat ayat 55. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia adinda anda dan saya dari Anas, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati. Amin, nampak macam baju calon, nampak baju. Allahu akbar, insyaallah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan yang diraikan seluruh kehadiran pada pagi ini para penonton setia TLU yang masih di rumah belum keluar nak bersama dengan calon-calon yang dalam perjalanan ke tempat penamaan calon dia. Itulah kenyataan pada pagi ini. Alhamdulillah. Pertama-tama kita mendoakan mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati, memberkati setiap apa yang kita lakukan dalam semangat keimanan, semangat kesatuan hati dan jiwa, bukan semangat perpecahan dan permusuhan. Itu kita dambakan. So, dalam Islam konteks macam tu. Kita nak hidup suasana kebaikan demi kebaikan, bukan lawan dicari, tapi yang dicari adalah teman taulan.
Maka musuh yang didambakan tapi yang dicari ialah rakan teman yang boleh bawa kita kepada kebaikan. Itulah yang kita nak. Tuan-tuan, puan-puan, tajuk kita pada ini agak lain macam sikit bunyinya, akhlak berkempen. Pertama, saya kira kita maklumlah dalam suasana hari ini, kita namakan sebuah hari penamaan calon, membabitkan lebih kurang ikut kepada perangkaan daripada SPR 20,905,366 pengundi biasa. Termasuk daripada anggota tentera 146,737, pasangan masing-masing, polisnya 114,794 dengan isteri masing-masing, pengundi luar negara pun 2,700 lebih, membabitkan jutaan, puluhan juta pengundi di pelbagai bangsa, keturunan, bahasa dan sebagainya. Jadi yang penting kepada kita ialah inilah norma negara kita yang kita cintai. Pilihan raya bukan baru. Pilihan raya bermula tahun 1955 lagi. Di hari pertama, hari ini masuk pilihan ke-15. Sudah hampir 67 tahun kita hadapi pilihan raya, dan mudah-mudahan kita harap apa yang sedang kita lakukan ini dalam keadaan baik, tenteram, aman, bahagia. Dan amalan demokrasi berparlimen. Amalan normalisasi sejak daripada 1955 sampai hari ini. Dan kita harap ini satu amal sah di undang-undang dan kita teruskan sebagai suatu cara kita untuk melahirkan kepimpinan demi kemasyarakatan, demi kebaikan bersama, demi kenegaraan dan seumpamanya. Baik. Yang penting pada kita, tajuk kita adalah akhlak berkempen. Tuan-tuan, puan-puan, mau tidak mahu, akhlak merupakan nadi jantung kehidupan. Bagaimana diungkapkan Imam Al-Ghazali, menyatakan tanpa akhlak akan hancur segala-galanya. Dengan akhlak terbina segala-galanya. Ini satu di antara terma penting dalam kehidupan agama kita. Lebih utama lagi, akhlak memang menjadi teras utama dalam perjuangan dakwah Nabi SAW. Nabi bangunkan manusia, bukan hancurkan manusia. Bina perpaduan, bukan hancur perpaduan. Itulah Nabi yang disebutkan dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Diutuskan Nabi untuk membina akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi norma pilihan raya ni tuan-tuan bukan tempat kita untuk bertelagah. Bukan tempat kata mengata, bukan tempat melakukan ketegangan, bukan tempat melakukan provokasi, bukan caci menci. Walaupun secara murah, secara mudahnya kita rasa macam ini satu pertembungan. Betul. Pertembungan ideologi, pertembungan parti, aku boleh kata apa-apalah. Tidak begitu. Sebab kita kena hidup dalam suasana yang lebih harmoni dengan maksud yang lain lah yang mengawal kita dua. Pertama ialah undang-undang negara. Undang negara memang nak ketenteraman. Kita ada akta, akta pilihan raya, akta hasutan macam-macam. Itu undang negara. Yang kedua adalah kawalan dalaman kita. Hati, jiwa, keimanan kita, baik Muslim atau bukan Islam. Sekerana dalaman ini tuan-tuan kekuatan kita. Mana orang nak kepada perpecahan, mana orang nak kepada ketegangan. Sebab kita tak ada. Yang Anas nak kalau tengok suatu pembunuhan, tak nak tengok. Kita nak keamanan dan keselamatan. Jadi kesimpulannya, dalam tajuk kita nak bincang dari hati supaya kita membawa satu terma penting masyarakat, iaitulah keharmonian, bukan perpecahan, ketenangan, bukan perbalahan, dan keselamatan, bukan kekacauan. Inilah saya rasa terma kita. Kita harap ia terus berlangsung, bukan takat 2 minggu ni, tapi untuk selama-lamanya, lil abad, untuk selama, demi untuk anak, cucu, cicit kita. Negara ini negara kita. Inilah tempat kita tinggal buat kita dan keluarga kita akan datang. Betul. Jadi ini bukan kepelarian ni. Baik. Ini bercakap dari sudut agama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bunyi je macam kempen Ustaz ya. Macam semangat lain bagi ni sebenarnya. Semalam ada orang komen Ustaz dekat dalam media sosial dia kata macam dia kata sekali imbas dia kata poster macam kempen dia kata macam calon dia kata. Dia tengok apa ni yang belah kanan tu. Dia tengok belah kanan. Belah kanan saya bukan yang belah kiri insya-Allah tabarakallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Saya bila dengar Ustaz sebut secara mukadimah awalnya bila sebut tentang pertembungan itu, di sini pertarungan Ustaz bukan beradu kudrat kekuatan, tetapi menguji bijaksana dan ampuh keimanan. Itu yang perlu dikedepankan pada hari ini Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Jadi bila kita ulang kaji tentang akhlak ini, maka tidak ada akhlak yang terlebih indah melainkan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk siaran pada pagi ini kita tegaskan sekali lagi Ustaz, kita bukan bertujuan untuk menganalisis politik,
kita untuk memberikan sedikit harapan, penekanan khususnya kepada agamawan agar umat Islam di negara kita ini sentiasa mengkedepankan sopan santun, kebijaksanaan, matang, agar natijah besarnya ialah untuk perpaduan sejagat dan juga terutamanya rakyat dalam negara kita. Dia begini, Nasir, kita letak dalam konteks kita, pilihan raya bukan ke arah perpecahan, tapi perpaduan. Suatu segala apa perasaan yang ada, jangan tumpah dalam bentuk yang menimbulkan provokasi, menimbulkan kebencian. Masalah kita hari ini ialah berlaku. Cuma saya berani sebutlah pada pagi ini, di era kita 2000 ini ataupun 90 ke atas ini nampak dah lain. Tapi kalau tengok pada suasana pilihan raya atau 50-an 60-an, memang yang berlaku ialah parang, betul, yang tajam dan senjata yang itu biasa berlaku. Semangat macam tu. Tapi alhamdulillah, oleh kerana mungkin orang sekarang dah mula faham daripada sudut perjuangannya, tak nak lagi hal-hal yang sabitkan provokasi macam-macam. Maka mari sama kita ada akhlak. Yang penting sekarang ialah agama mesti mengawal segala bentuk kehidupan kita. Agama nak dijantung kita. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi nasihat kita pada ini nasihat terbuka lah pada semua pihak. Tanpa sebut mana-mana pihak. Betul. Secara asasnya itu Ustaz. Dan bila kita sebut tentang akhlak juga Ustaz. Pembentukan akhlak, pembinaan akhlak dan sebagainya. Jadi moral itu ataupun akhlak itu yang disebutkan sebagai orang kata apa, pembinaan modal insan yang dicanang dan sebagainya. Jadi nak faham secara mudahnya akhlak ni, bagaimana Islam memandang betapa pentingnya akhlak tu Ustaz ni sebagai asas perbincangan topik kita pada pagi ini Ustaz. Mungkin sedikit tambahan daripada Ustaz. Pertama sekali, kita tengok dalam kacamata agama, kalau ikut kepada pandangan Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat berbentuk kemuliaan dalam kehidupan. Didatangkan untuk membina hati, membina jiwa, membina perangai dan sikap. Contoh kita ambil, kita tak suka kata kat orang, itu akhlak. Tak suka membenci, itu akhlak. Sebab dalam agama, kalau saya ambil daripada satu hadis Nabi SAW sebagai asasnya, sebagai contoh dari Anas, kita pada hadis pada Imam Tirmizi, Nabi kata apa kepada kita? Daripada Bukhari. Contoh tuan-tuan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa la tadabaru kunu ibadal ikhwana. Tengok, jelas Nabi kata jangan benci membenci, jangan kata mengata, jangan berpaling-paling sama kamu, jangan dengki dendam. Kamu hendaklah hidup suasana ada ukhuwah yang membina hubungan sama kamu. Tidak kezaliman macam. Jadi maknanya dalam kerangka ini saya rumuskan bahawa neraca ini neraca bersama. Sebab secara mudahnya kata di antara yang disebut ialah Syekh Al-Qardawi Al-Mahrum, dia kata apa? Dia kata bab akhlak dan moral ini semua agama nak kepada kebaikan. Tak ada agama nak permusuhan. Tak ada agama nak kepada perbalahan. Tak ada. Sebab manusia bersifat nak kepada kebaikan, keselamatan didambakan. Jadi maknanya terma akhlak, terma semua peringkat masyarakat dan manusia, apalagi kita orang Islam. Lagi dalam Islam ini dianjurkan supaya berakhlak mulia, hati pun tenang, jiwa lapang dan hidup pun dalam kemuliaan. Jadi kemudahannya ialah kata Imam Ghazali, akhlak pakaian penting bagi orang beriman, terjemahannya dengan amalan. Akhlak dia bukan satu benda yang teori, tapi dia secara amalan, secara praktikal. Maka kesimpulannya dari Anas di situ kepada kita bahawa terma akhlak ini adalah terma utama dalam kehidupan baik bermasyarakat, baik seorangan, negara dan macam-macam. Wallahu a'lam. Insya-Allah tabarakallah, itulah kepentingan akhlak sebagaimana telah pun dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan para penonton, jangan ke mana-mana, kita banyak lagi akan kita bicarakan untuk tajuk kita akhlak berkempen. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib
Habib salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bakal pengundi. Tu kena sebut juga tu. Insya-Allah 19 November 2022 merupakan tarikh keramat yang bakal berlangsungnya pilihan raya umum yang ke-15. Dan alhamdulillah kami di meja Tayla Ustaz pada pagi ini kita masih lagi berbicara akhlak berkempen. Masih lagi bersama dengan ayahanda saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Dan Ustaz tadi kita dah pun ceritakan sedikit tentang akhlak, tentang secara sinopsis asalnya kita membicarakan apa yang halu tuju topik kita pada pagi ini. Dan kita mengalu-alukan lagi kepada para penonton Ustaz untuk mengajukan soalan ataupun kemusykilan anda boleh hubungi kami menerusi talian 1800881677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi poster di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi anda yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang dalam perjalanan bersiap-siap untuk ke tempat penamaan calon dan sebagainya Ustaz untuk berkempen. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan Ustaz, kita dah pun ada soalan daripada sahabat kita di Facebook, Izzara Zulaika yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah adab dan kriteria berkempen? Lebih-lebih lagi untuk golongan anak-anak muda dan warga emas yang perlu disantuni menurut pandangan Islam. Apakah adab untuk berkempen bagi golongan sebegini, terutamanya anak muda yang lebih lantang ketika bersuara? Ustaz, dalam Islam ni ada kempen Ustaz? Mungkin sedikit bantuan. Pertama sekali Puan Izzara, terima kasih atas soalannya. Saya nak sebut dalam 2-3 cabang penting dalam jawapan. Yang pertama sekali, berkempen, mengajak, mendidik, membimbing kepada kebaikan itu adalah terma utama dalam hidup seorang mukmin. Jelas dalam Al-Quran An-Nahli 125 Allah sebut kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. An-Nahl 125. Ini ayat tentang soal berkempen. Ud'u, berdakwah, mengajak, membimbing. Dalam kempen itu pelbagailah. Ajak orang kepada bayar zakat, kempen bayar zakat. Ajak orang tinggal maksiat, kempen kepada kebaikan. Ajak orang untuk membimbing pemerintahan, itu ajak kepada kempen politik sosial. Jadi dalam agama ini, dakwah itu satu benda yang umumnya. Kalau tengok kepada zaman Nabi SAW, Nabi ajak kepada agama. Dakwah Nabi kepada keimanan, ketakwaan. Dalam kerangka yang jauh, dakwah ini boleh terbuka. Sebab itulah kata seorang tokoh besar, Al-Qardawi, dia kata apa? Dakwah dalam konteks zaman hari ini lebih jauh besar daripada zaman Nabi SAW. So apa? Zaman ini zaman politik dan sosial. Nak bina negara, mesti ada kempen pilihan raya. Betul. Ya tak, kita tak cakap tentang pilihan raya macam, tapi yang penting ada sistemnya. Pilihan raya diadakan. Maka dalam jawapan kepada Puan Izzara tadi yang bertanya, bagi saya yang keduanya lah, kalau itu pertama, yang keduanya ialah yang penting adalah kita cuba kena hidupkan suasana masyarakat biar jelas pemikiran. Kalau pilihan raya, ini bukan medan nak berbalah. Ini medan bukan untuk bertelingkah. Ini bukan medan untuk bervokasi. Satu macam tu. Sebab itulah setiap parti bagi saya ada hak untuk mengajar kepada semua pengikutnya supaya kita kena bersabar. Yang penting kita bawa dua perkara. Dasar perjuangan, kemudian apa program kita untuk masyarakat yang akan kita pimpin nanti dalam tempoh 5 tahun dan seumpamanya. Jelas. Jadi yang kita harmoni. Dan saya tahu dalam suasana sekarang ni antara golongan yang agak mungkin darah panas, golongan muda-muda. Sementara pula dikhabarkan kali ini ada lebih kurang 3 juta lebih, 5 juta.
Boleh beli 18 tahun ke atas. Soalnya sekarang mereka undi kata mungkin tak tahu. Ya, saya bimbang mereka tak boleh undi. Bimbangnya mereka tak kisah. Ada kesan saya kalau tak mengundi? Ada kesan. Tak boleh kita bincang juga kesan-kesan. Tetapi dari sudut kita bimbang. Moralnya ialah anak muda mereka mungkin lebih tercerna ke arah untuk menimbulkan provokasi macam-macam. Ya, ini kita takut. Sebab itulah kawan penting. Bagi saya, sebutkan awal tadi, pertama undang negara kena tegas. Betul. Waktu kita dasar, Akta Pilihan Raya 1994, Akta Sultan macam-macam. Tapi yang kedua ialah pengawalan itu. Perkara datang daripada siapa? Daripada pihak berkuasa parti yang bertanding, daripada masyarakat sendiri. Sebab tu ibu ayah ada kesempatan juga. Lalu ini bukan kita masa berbalah ini. Angah kita mengundi bukan masa kita nak berprovokasi, bukan. Kita nak menghasilkan satu dapatan yang mau kepada kebaikan. Parti mana, calon mana. Tapi kita tengok kepada soal dasar perjuangan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya, bila sebutan hal ini, kita tengok dalam kacamata agama. Saya tengok satu saja. Al-Maidah ayat kedua, Allah kata apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini tema penting kempen juga ni. Allah kata kita bertolong bantu perkara baik dan takwa. Jangan tolong bantu perkara dosa permusuhan. Jadi kalau ada di sana kempen-kempen agak terlajak, kata mengata, caci mencaci, tak kira pemimpin ke orang bawah ke, pemidato ke, kita patut kendurkan. Jangan kita semarakkan. Api dah menyala, tambah minyak lagi. Menghasilkan kebakaran besar. Jadi agama dah kata, tolong bantu perkara kebaikan, takwa. Jangan tolong bantu perkara dosa permusuhan. Jadi permusuhan boleh berlaku secara lebih luas kalau tak dikawal dalam situasi pilihan raya. Kita tak kata negara kita tak selamat, tetapi kita bimbang. Sebab ada makhluk-makhluk di luar sana yang cuba nak ambil kesempatan. Jadi semua ini kita kena jagalah. Terutama bagi saya, doa banyak-banyaklah. Dan raya berlaku dengan aman, sentosa, bahagia, tidak ada hal yang tidak elok. Wallahualam. Allahu Akbar. Jangan kita cuba bermain api walaupun sekecil api, bila jadi besar dia akan memberi kesan ataupun mudarat yang sangat berbahaya. Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Roslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Dalam kempen pilihan raya pun kadang-kadang saya ada juga terlibat. Ini Ustaz. Soalan saya Ustaz, kadang-kadang kita berkempen membuat serangan secara peribadi terhadap seseorang, contohnya calon yang lain. Jadi soalan saya, apakah boleh dikirakan akhlak itu apa dia katakan, bolehkah dikatakan tuduhan ataupun serangan peribadi ini sebagai akhlak, tak ada berakhlak ke atau macam mana ke di sudut pandangan Islam? Kerana ini yang kadang-kadang boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat, Tuan Haji, sebelum dan selepas pilihan raya macam ini. Jadi apakah tuduhan ataupun serangan peribadi ini boleh merosakkan akhlak seseorang calon ataupun bukan calon pun, kadang-kadang begitu juga, kadang-kadang boleh bergaduh sesama sendiri. Jadi apakah boleh dari sudut pandangan Islam dan Ustaz sendiri, apakah akhlak macam ini dikirakan tidak berakhlak ke berkempen secara macam ini ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid. Soalan kisah tentang serangan pribadi itu Ustaz. Tuan-tuan sekalian, selama-lama dalam Islam, tak kira pilihan raya ke, musim pilihan raya, tak pilihan raya, selama ada Islam tidak ada satu nas menghalalkan serangan pribadi. Tak ada nas boleh serang pribadi dia Anas. Angkat cerita dia Anas yang negatif, sisi gelap, untuk si gelapnya supaya orang tahu. Ini bukan pilihan raya saja. Tak ada nas yang menghalalkan. Allahu Akbar. Sampai satu Nabi sebut kepada kita dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut kepada hadis Muslim, man satara aiba akhihi satarallahu ayubahu fi yaumil qiyamati atau kama qala. Siapa yang boleh jaga keaiban saudaranya, Allah akan tutup keaibannya pada hari kiamat nanti. Hadis Imam Muslim. Mak tutup keaiban saudara. Masalah peribadilah tu. Maksudnya lah kita cuba untuk tidak melebar luaskan lagi. Sebab mudah saya seberpandangan bahawa siapa kita dalam hidup ini, kita malaikat ke? Tidak. Kita makhluk. Tiap makhluk dalam hukum beragama kata Nabi, kullu bani Adam khata. Tiap anak Adam itu ada silap salahnya.
Tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang kita punya kesalahan peribadi kita lebih banyak pada orang lain. Ya, keaiban kita mungkin puluhan, orang satu saja. Tapi Allah pelihara kita, tak terdedah keaiban kita. Kalau dedah keaiban kita, lebih teruk lagi. Betullah kadang-kadang hal ini kita kena ada satu kekuatan lah. Betul dalam pilihan raya ini, kalau kita nak ambil bab peribadi, memang tak selesai masalah. Menyebabkan akan datu kegoncangan akhlak, pemusuhan macam. Betullah bagi saya, dalam pilihan raya yang lebih selamat ialah calon sepatutnya, ini isu lain, tapi sepatut calon terpilih pada orang yang lulus batas syarak. Jangan cari calon-calon yang ada masalah moral. Kita hari ini kadang-kadang bukan Malaysia kot, di luar negara dari Afghanistan kot ya. Contohnya calon-calon saya rasa tapi kena ada calon bermasalah, ada moral yang tidak elok. Sebenarnya moral dia tu diketahui pun tak elok. Jadi bagi saya, parti yang berkaitan yang lebih telus untuk menonjol pimpinan yang telus masa depan untuk umat ini, calonnya adalah calon yang terbaik, akhlak terpuji, tak ada masalah, tak ada rekodnya. InsyaAllah. Jadi kalau ini saya rasa berlaku, tak ada masa kita nak ambil apa isu peribadi. Sebab ada Anas calon terkini dalam parti itu tak ada isu. Bersih. Bersih. Jadi orang hanya bercakap tentang Dayak Anas dengan dia punya tema perjuangan, dasar perjuangan, apa dia bawa dengan partinya. Lebih. Jadi kalau ada masalah peribadi, ini kita. Peribadi ni tuan, bila ada masalah, dia akan jadi penonjolan. Hari ini orang buat melalui medsos, TikTok, macam-macam. Nah, ini di antara penyakit-penyakit yang saya rasa perlu ada kawalan ilmu agama. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Selepas ini Ustaz mungkin sedikit tambahan tentang sindiran, satira halus dan sebagainya. Mungkin sedikit komen pada Ustaz. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Terus setia menonton Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin sedang bersiap-siap untuk keluar ke tempat penamaan calon dan sebagainya untuk berkempen. Jadi kami di meja Tayar Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih atas tontonan anda dan kami mengharapkan agar segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dimaklumkan cuaca di luar pada ketika ini agak mendung dan juga di beberapa tempat termasuklah di perkarangan Seri Pentah pada ketika ini hujan rahmat sedang mencurah-curah ke bumi, dan kita doakan dengan berkat hujan ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita dan diberikan kemudahan kepada mereka yang bakal turun untuk melaksanakan kempen dan juga pemilihan calon pada hari ini. Dan Ustaz, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Sultan Muhammad untuk tajuk kita akhlak berkempen. Dan tadi Fadil Ustaz ada menceritakan ataupun berkongsi tentang bagaimana sindiran berlaku Ustaz. Mungkin ada tambahan. Hari ini kita tengok dari sudut satira halusnya ataupun sindiran, sama ada melalui lagu, melalui kata-kata, ucapan dan sebagainya. Dan hari ini dengan kuasa viral yang ada Ustaz, keaiban yang mungkin puluhan tahun yang dahulu dikembalikan di dalam tularnya dalam media sosial dan sebagainya. Mungkin sedikit panduan daripada Ustaz. Dia Dayak Anas ya. Saya pun dah mengundi, dah rasa dalam 4-5 pilihan raya dah ya. Dah 5-6 Dayak Anas baru dah start tahun ni kot. Sekali ni kali kedua. Orang muda, anak muda lagi dia. Saya rasa kalau kita nak kontrol kita seperti tidak terjebak dengan bergejala. Dia masalah kita sekali boleh babitkan dosa sebenarnya. Kalau kita sebarkan keburukan orang tanpa tabayun, ya, tanpa kita mengambil sikap tabayun, betul tak cerita ini? Kita pun forward. Jangan lupa kita sudah mencatatkan dosa cash berpanjangan. Betul ke dalam konteks ini, kalau dapat kita cuba buat satu peribadi yang baik. Kita ambil sana Al-Quran, dalam Al-Hujurat kata apa kepada kita? Al-Hujurat, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah yang berkata la yaskhaq qaumin qam. Ini surah Al-Hujurat ayat 11-12. Semak tuan-tuan. Allah larang jangan kamu mengata caci mencaci, jangan letak nama-nama kepada orang. Ini satira lah ni. Betul. Saya rasa tuan-tuan sekalian, kalau kita ada nilai keimanan, kita kena ketepikan. Kalau ada TikTok yang nampak pelik-pelik ataupun ada di sana klip video yang pelik-pelik,
kita jangan ambil sikap untuk forward dan terima. Report satu hal kita buat, kemudian kita ketepikan saja. Tak ada sebab kita nak menjadikan kita lebih kepada menyebarkan. Jadi bagi saya, akhlak kita kena tanam. Cuma masalah sekarang ialah susahlah. So apa? Jadi satu kegembiraan pula. Kalau kita dah berada di pihak A, cerita tentang pihak B, ini satu kegembiraan. Peluang-peluang ni kita nak honus pedang ni kepada pedang, maksud bukan pedang tu. Pedang semasa ni kepada pihak ni. Modal pedang pula. Modal nak kita pedang keluar pedang ya, modal. Ini modal terbaik ni. Tuan-tuan sekalian, kalau bolehlah saya bercakap padanya kerangka agama, sebab tajuk saya pada ialah akhlak berkempen. Kerangka agama, peganglah satu hadis Islam. Nabi kata kepada kita apa dia? Tuan-tuan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis tuan-tuan, hadis yang begitu cantik, menarik, padat. Nabi bercakap dalam kerangka paduan pada kita. Nabi kata antara tanda elok Islam seorang, tanda baik Islam ialah tinggalkan apa yang tak ada manfaat baginya. Tinggalkan, tarkuhu, tak peduli, tak kisah. Jadi kita kadang-kadang nilai kesabaran itu penting. Saya teringat guru kami pada masa belajar ustaz ya kadang-kadang tinggal balik sejarah lama ni, belajar 86, 87 dulu, 44, 35 tahun lepas ni, tinggal balik. Guru kata apa? Kamu jadilah perawat pada masyarakat, jangan jadi pembunuh masyarakat. Guru kami kata, jadi perawat pada masyarakat, jangan jadi pembunuh. Maksud apa? Jangan mudah sebarkan hal yang boleh membunuh orang. Sebarkan ubat-ubat yang mujarab, yang boleh orang boleh segar, bugar. Ini kata guru kami. Bagi saya, tidak ada matlamat yang lebih utama. Kita nak bina kehidupan yang sejahtera, bukan kehidupan yang mengecewakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anas, daripada sebalik soalan tadi juga, saya kira apa yang penting kepada kita ialah satu lagi hadis Rasulullah. Satu lagi hadis. Nabi kata apa? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan benda yang kamu rasa was-was kepada benda yang tak was-was. Tengok tuan-tuan, panduan agama dah jelas. Sebab tu bagi saya, wahai para calon, wahai para penyokong, wahai para pemimpin parti, sebenarnya kita jangan jadi manusia yang lebih membawa kepada perpecahan dan kerugian. Dialah manusia yang bawa kepada kebaikan. Cuma payah juga nampaknya. Wallahu a'lam. Mudah untuk sebut, tapi itulah kita doakan semoga diberikan kekuatan insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Fadil Ustaz, kita di talian pada ketika ini ada pemanggil yang berikutnya yang sedang menanti. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sudai Johor. Ya Haji, silakan soalannya Haji. Alhamdulillah, syukur nikmat pada Allah. Soalan saya Ustaz, tajuk hari ini cukup baiklah Ustaz. Iaitu kempen. Saya nak minta pandangan Ustaz. Orang berkempen ni biasanya nakkan sesuatu kemenangan atau meraih kemenangan dan memburuk-burukkan sesuatu dengan yang lain. Dengan kata, dengan menjatuhkan ini itu. Dan bila berkata-kata menjatuhkan ini adalah memutuskan tali silaturahim. Baik-baik Ustaz. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Orang yang memutuskan silaturahim, katanya susah nak masuk syurga. Sedangkan kita ni hidup, solat, berdoa dan supaya kita masuk syurga dengan aman, dengan baik. Jadi minta pandangan Ustaz, bagaimana keadaan ini berlaku Ustaz bila berkempen memburuk-burukkan orang. Itu saja soalannya pagi ini Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara kepedulian dan juga kebimbangan yang dizahirkan oleh Tuan Haji Tukinun kita untuk menjaga silaturahim tu. Jadi mungkin sebagai yang kata secara ringkas 2 minit terakhir sebelum kita berhenti rehat Ustaz, mungkin sedikit panduan. Tuan Haji Tukinun dan para penonton semua, saya mak setuju dengan pandangan Tuan Haji tadi. Betul, saya masih menekankan dalam kesempatan pada pagi ini bahawa pilihan raya bukan untuk mencatatkan 1001 dosa dan kesalahan sebenarnya. Ia satu sistem untuk membina keadilan, membina kejayaan, membina kemantapan untuk negara. Jadi dalam hal ini bagi saya, semua pihak kena bersatulah. Ya, ada isu jelas. Dasar perjuangan mesti diperkatakan, program perjuangan mesti dinyatakan. Kalau hal peribadi itu ketepikan, hal-hal bersifat benda tak elok kita ketepikan. Cuma tinggal lagi pada saya ialah satu sajalah.
Kita nak seluruh pemimpin termasuklah penyokongnya letak Islam sebagai keutamaan dalam berkempen. Itu yang utama. Saya kira oleh kerana masa tak mengizinkan ini, saya nak tambah sekali lagi kemudian. Bila selepas kita berehat, kita tambah lagi. Sebab soalan tu juga memang penting sebenarnya. Mbak silaturahim lagi Ustaz. Silaturahim lagi. Saya tak sempat nak seteruskan. InsyaAllah. Tapi satu kejap lagi insyaAllah. InsyaAllah. Jadi bila sebut tentang kempen ni, antara perkara yang perlu dijaga juga ialah mengelakkan putusnya silaturahim, termasuklah dalam kalangan ahli keluarga kita. Jadi Fadil Ustaz, kita ingin berjeda sekali lagi. Terus setiap menonton, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad, untuk kita meneruskan diskusi perbincangan topik kita akhlak, iaitu akhlak berkempen untuk pagi ini. Meja Tanyalah Ustaz tidaklah bertindak untuk menganalisis politik terutamanya berkaitan dengan PRU, cuma sebagai panduan kita di meja Tanyalah Ustaz ingin berkongsi sedikit pengalaman, pandangan dan juga cetusan rasa berkenaan dengan akhlak dan juga adab-adab untuk kita sepanjang berkempen PRU ke-15 ini. Dan inilah antara yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Roslan tadi berkenaan Ustaz tentang akhlak ataupun berhati-hati jangan sampai terputusnya silaturahim sebagaimana yang diajukan oleh Haji Tukinun sebentar tadi Ustaz. Dulu ada pun berlaku perceraian dan sebagainya. Na'udzubillah Ustaz. Dia saya fikir dari sudut moral secara keseluruhan kematangan itu sendiri. Kalau kematangan dalam konteks keluarga semakin subur, insya-Allah tidak berlaku putus ar-rahim. Kalaupun abangnya di pihak A, adik di pihak C ataupun kakak di pihak B, sekalipun sebagai calon sekalipun, kalau ada kematangan dalam konteks Islam yang dikedepankan, maka tak ada masalah. Masalah kita sekarang ialah bila ada di sana ancaman dalam hati, maksudnya kerosakan hati kita, menyebabkan kita merasakan bahawa parti ini adalah segala-galanya, seolahnya parti ini akan bawa ke syurga. Contohnya, kalau yang kalau yang A katalah A ni kita kata tak sokong, tak syurga kita akhirnya. Ini sebimbangnya. Sebab dalam konteks kepartian ataupun perjuangan kepartian ni, kita kena buang ke tepi soal syurga neraka itu sendiri. Sebab apa? Sebab dalam konteks amal kita, yang penting adalah kita beramal. Namun begitu, parti pun ada dasar yang jelas. Demi keadilan masyarakat, keharmonian kaum, bangsa yang ada. Jangan ada perpecahan kaum. Itu utama sekali. Ekonomi penting juga. Ekonomi pun sama. Jadi bagi saya, kematangan penting. Tinggal lagi kepada kita sekarang ialah, daripada sudut tadi, saya nampak satu perkara ialah, kalau ada perpecahan juga, jangan salahkan Islam. Itu adalah kesilapan peribadi. Sebab itu dalam agama, kita ambil ingatan. Putus hubungan rahim, jenayah besar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi sebut, la yadkhul jannata qati'an, tak akan ke syurga orang putus ar-rahim. Baik, tak putus syurga, tak ke syurga. Ini satu benda yang besar. Itu satu. Yang keduanya adalah, kalau kita tengok dalam kacamata yang lain, kalau kita berada kapasiti, ada agama, ada moral, mana yang terputus kita sambungkan balik. Yang berbeza adalah perjuangan, tapi kita sedang menuju kepada keimanan yang satu, keadilan yang satu, kejayaan yang satu dan kemuliaan satu dalam konteks bermasyarakat. Jadi dia balik pada soal peribadi tadilah. Kalau anda lebih nak kepada soal keduniaan, anda tak dunia, tapi anda ke akhirat akan pilih. Maka hubungan itu tak boleh diputuskan sekali. Hubungan apa sekalipun, ar-rahim, bukan adik-beradik saja sebenarnya. Berjiran keluarga. Jangan kita putus ar-rahim kerana soal pilihan raya semata-mata. Raya 5 tahun sekali. Tak kita nak putus sampai ke mati. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita ingin raikan soalan daripada sahabat Facebook kita Ram Desaru yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bentuk kesilapan yang sering berlaku
kepada seorang pemimpin ketika berkempen sehingga tidak disukai masyarakat? Dan apakah contoh atau panduan sebelum berkempen untuk mencapai kejayaan sebagai seorang pemimpin yang berakhlak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Nah, kalau panduan ni, kalau kita nak masuk sekolah pun dia ada panduan juga Ustaz. Tak boleh rambut panjang yang lelaki, kena pakai stokin. Jadi kalau nak berkempen ni ada panduan juga Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan. Pertama sekali, kalau sebut tentang soal daripada isu kesilapan pemimpin, saya tidaklah orang yang buat analisis tentang hal ini. Tetapi yang menjadikan orang makin benci pada pemimpin ialah bila mereka tidak ada suatu penghormatan kepada masyarakat itu sendiri. Mana sikap angkuh, sombong, reti bercakap sahaja tapi tak reti nak buat apa yang dicakapkan. Ini pasti menimbulkan rasa tidak seronok kepada masyarakat. Sebab dalam Islam ini, dalam Islam kaedahnya jelas. Anas, kalau kita tengok dalam Islam ini ialah Nabi ajar kepada kita supaya buat apa yang kita cakapkan. Itu yang penting. Sebagai contoh, kita ambil satu hadis Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa di mana kau berada. Itu hadis daripada Imam Ahmad. Bertakwa di mana beradanya kamu. Menunjuk kepada kita kena sentiasa hidup suasana keimanan. Jadi kalau pemimpin hanya berani bercakap tetapi tak buat apa yang dicakapkan, ini menimbulkan kebencian dan sebagainya. Saya tak ada komen lah, sebab ini isu soalan agak berat sebenarnya. Ya? Sebab kita nak masuk kepada isu-isu yang besar. Baik. Yang kedua, tentang soal panduan dalam berkempen. Bagaimana kita nak jadikan kita sebagai pemimpin yang berakhlak macam-macam. Saya ada 3 perkara saya kata. Ini di antara catatan saya lah. Yang pertama, pemimpin bercakap tentang dasar perjuangan yang jelas. Ke mana nak dibawa negara dan umat, apalagi kita Malaysia, negara yang berbelah bangsa, multiracial. Nak bawa umat Melayu yang bukan Melayu kepada mana? Umat Islam dan Islam ke mana? Itu penting. Yang kedua bagi saya ialah program dilaksanakan. Betul. Program yang bersifat keadilannya, kemuliaan, kebaikan untuk umat negara. Dari sudut masyarakat selamat, negara pun bahagia untuk depan. Yang ketiga ialah agama itu sendiri. Sebagi saya, pemimpin yang ada agama, dia adalah moralitas yang penting. Orang boleh tengok contoh, dia tak pernah menipu, tak dusta, dia bercakap pun keadaan betul, bukan kadang menyeleweng cakapannya. Hari ini begian, besok begian. Ini semua akhlak-akhlak yang tidak patut berlaku. Kalau kita kena istiqamah. Orang kata bahasa Jawa konsisten. Jawa daerah mana? Kena konsisten. Dia kena teguh tegap. Jadi kalau cakapan hari ini berubah, besok lain pula, ini yang menimbulkan masalah. Jadi ini boleh jadi masalah. Jadi Anas, itu je satira tadi tu. Kadang keluar video yang 10 tahun lepas keluar. Betul. Klip yang 20 tahun lepas keluar balik. Ini yang bahaya ni. Sebab itulah seorang insan mesti ada kekuatan tadi. Betul. Akhlak terpuji dan ada kekuatan ilmu iman. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tugas kita untuk pagi ni Ustaz, 5 November ini tarikh keramat untuk penamaan calon. Tugas adalah untuk menerang, bukan menyerang Ustaz. Itu saya cantik. Boleh tekankan itu. Cantik. Menerang dan bukan menyerang. Jadi masya-Allah, tabarakallah. Dan mungkin sebagai panduan juga tadi bila Ustaz sebut tentang orang muda tu Ustaz. Ada yang bertanya juga Ustaz secara personal lah. Dia kata, Ustaz, hari ni parti ni makin banyak lah Ustaz. Tumbuh bak cendawan selepas hujan. Jadi masyarakat khususnya anak muda ni jadi keliru Ustaz nak mengundi yang mana satu. Jadi bagaimana untuk menghadapi situasi ataupun spekulasi yang timbul dan juga tumbuhnya banyak parti-parti pada hari ini dan ke mana hala tujunya Ustaz sebagai anak muda? Ya, mungkin sedikit. Dia beginilah tuan-tuan sekalian. Secara umumnya, apa kita harapkan untuk masa depan negara ialah kemakmuran, keselamatan, keamanan. Sebab kita negara kita multiracial. Kebangsaan Melayu ke Cina ke ataupun bangsa pelbagai, dia benar tak boleh ubah dah. Tak akan berlaku satu time hanya Melayu saja. Tak ada India, tak ada. Tak akan. Sebab penerusan bangsa negara kita ini akan terus berjalan. Ini cabaran sebenarnya. Jadi dalam kerangka agama, kalau saya dapat cakap dalam bahasa agama lah, kita pegang ayat Al-Quran dah. Al-Hujurat Allah kata apa? Ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas Allah sebut tentang bangsa pelbagai, bahasa pelbagai, warna pelbagai, tapi konteksnya apa dia? Lita'arafu. Untuk kamu hidup dalam aman damai. Maka bagi golongan muda pada hari ini, anda nak tengok negara berpecah ke? Negara hancur ke? Tidak sama sekali.
Warisan negara kita ni warisan yang jauh kita nak ke depannya. Anda masyarakat yang berjaya. Kami-kami yang dah tua-tua ni, saya lah. Jadi Anas muda lagi. Muda lagi Ustaz, muda lagi. Muda lagi. Muda Terima lagi. kasih lah. Alhamdulillah. InsyaAllah, tabarakallah. Lega. Baik. Kalau kita yang dah benar bertitle bapa dan ada cucu ni, kita nak anak muda nanti, anak yang lebih berjaya. Allah Akbar. Negara kita. Jadi bagi saya, pilihan yang tepat ialah kita nak kepada kedamaian, ketenangan. Dari sudut bangsanya, kita nak satukan hati. Kita nak satukan masyarakat, tak kira hitam ke putih kulit, atas dasar kebaikan dan kemuliaan. Ya, kalau orang Islam kita nak kepada kekuatan agama. Ya. Pertahankan agama, pertahankan iman, buat kebaikan, jangan buat keburukan. Baik, kepada bangsa bukan Islam, yang bukan Islam pun sama. Kita nak mereka bangun bersama-sama untuk cipta kebahagiaan, bukan kecelakaan. Perpaduan. Jadi bagi anak muda hari ini, cabaran besar. Betul. Batulah, jangan anda menjadi pintu masalah kepada masyarakat. Pilihan yang tepat bila anda nak kepada kemenangan masa depan. Itulah panduannya. Cakap lebih bahaya. Ini panduannya. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Jangan termakan dengan dakwah. Ikutlah dakwah Ustaz. Betul. Dakwah tak apa. Dakwah tak apa. Diayah jangan. Diayah jangan. Baik. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah. Baik, kita ada sahabat pemanggil di talian berikutnya Ustaz, iaitu Kak Yat. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Anas, Kak Iyat sini. Terima kasih Dai. Ya, apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah sihat. Nampak gaya macam turun berkempen juga hari ni Kak Yat Masya-Allah, masya-Allah. Allah. Baik Kak Yat, soalannya Ustaz. Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pengalaman Kak Iyat bila yang Ustaz sebut kita dah orang tua, memang Kak Iyat pun kita kata memang kita orang tua ni mudah, orang kata apa, kita nak bandingkan dengan jiwa orang muda, memang orang muda dia sentiasa panas Ustaz. Sebab pengalaman Kak Iyat sebagai pernah bertugas di setiap kali PRU, Kak Iyat bertugas di Pondok Panas. Sebenarnya nak menangkan hati pengundi ni, bila kita terlalu berpolitik kepartian, susah tau. Kita letak calon berwibawa macam mana pun, dia orang dah set dalam kepala kepartian. Yang penting kita nak menang hati pengundi atas pagar tu Ustaz. Jadi soalan Kak Iyat, sebenarnya karisma pemimpin memang penting. Kak Iyat tengok kebanyakan pemimpin di setengah tempat, dia tak perlu buat kerja kuat pun Ustaz. Just macam kalau kata sebab nak menang hati penduduk orang kampung, bila ada majlis keagamaan di surau-surau, kita hadir. Lepas tu macam Kak Iyat nak tanya, karisma tu macam mana nak bentuk karisma pemimpin, dan macam mana orang kata apa, hati rakyat tu sebenarnya bila dah terluka Ustaz, janji macam mana pun jangan terlalu letak janji yang menggunung. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas pagar dengan karisma ke dalam kepimpinan Ustaz. Dua soalan Ustaz. Mahal soalan kayak begini ni. Orang lama yang bertugas di Pondok biasa Panas. saya tak dengar soalan macam ni. Hari ni nampak macam lain lah semangat ni. Allah Akbar. Baik, tak apalah, kita terima kasih sebab kita dah masuk satu time raya dalam musim pilihan raya. Ya. Dan kita nak cipta suasana aman bahagia. Sebab tu bagi saya, Kak Yat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan penonton semua, ialah minta besar bercakap dalam kerangka seorang agamawan. Ialah tak kata saya terbaik, tapi dalam hati kecil saya nak bercakap tentang soal keimanan, ketakwaan. Saya pun di antara orang yang akan mengundi, dan pengundi berdaftar akan balik mengundi dan akan datang mengundi. Baik, apa yang penting kepada saya ialah dua perkara, Kak Yat. Pertama sekali ialah sistem politik ini kalau diwarna dengan warna keadilan, kebaikan, kemuliaan, tak ada di sana perpecahan. Sebab negara-negara kita bersama, takkan ada seorang pemimpin nak hancurkan negara. Takkan ada pemimpin ada kuasa nak leburkan negaranya. Tak akan ada. Sepatutnya ada pemimpin nak mengajak masyarakat kepada kedamaian. Dia mendapat perolehan dari sudut kuasa untuk rakyatnya dalam tempoh tertentu. Jadi kalau ada karisma pemimpin macam ni, maka itulah faktor kejayaan. Sebab kita tak nak tengok pemimpin yang mengambil peluang untuk menindas ataupun melakukan kezaliman. Tak nak, minta maaf sebab macam tu ya. Sebab kita nak, dan kita tahu, dan negara kita insya-Allah ada. Saya ingat semua pihak daripada parti-parti ada karismanya tersendiri. Cuma mungkin kerana disebabkan oleh situasi medsos sekarang ni, mengambil kesempatan untuk menidakkan. Apalagi dalam suasana hari ini, cerita lama dapat dibuka balik. Cerita lama dibuka kembali. Cerita 20 tahun. 20 tahun dibuka balik. Ini masalah kita. Nak kawan ni payahnya. Luka lama berdarah Luka kembali. lama darah kembali. Macam ada. Macam lagu tu dia lagu je. Pengalaman je nampak ya. Tak ada. Okay. Jadi itu masalah. Jadi karisma yang datang daripada tadilah. Betul. Yang pertama. Yang kedua, Kak Yat ya. Saya rasa yang utama bagi saya ialah, saya tak tahulah, mungkin di pengalaman peribadi saya bukan, tapi pengalaman penglihatan saya lah. Saya rasa begini, daripada sudut kita dengan kepimpinan ini,
Yang penting ialah bagaimana pihak tertentu mengemukakan satu projek yang jelas yang bersifat dasar perjuangan. Dalam negara kita, bagi saya tidaklah pengamat politik, tapi saya nampak ada 4 perkara yang penting yang kita mesti tahap letakkan dalam perbincangan politik semasa. Saya bukan politik dan tidak terlibat politik dan bukan orang yang dikira sebagai politik, bukan, minta maaf. Tapi 4 perkara. Bagi saya, yang pertama ialah tentang perpaduan manusia, masyarakat. Negara kita tidak boleh daripada perpaduan antara bangsa dengan bangsa. Pertama. Yang kedua adalah persoalan yang bersifat keadilan sosial masyarakat. Setiap orang ada hak masyarakat untuk hidup aman sentosa. Ketiga adalah tentang sistem ekonomi. Pengagihan berlaku secara adil pada semua peringkat. Ada hak untuk hidup dengan aman. Orang kampung, orang bandar, orang Melayu, orang Cina ada hak untuk hidup dengan aman. Keempat ialah dia sudut kepada kekuatan keagamaan. Maksud agama penting juga. Walaupun dia bukan Islam, katalah Hindu ke Buddha atau Islam, agama itu mesti teras. Sebab bila orang Islam pegang agama Islam, orang Hindu pegang agama Hindunya dengan kekuatan, saya rasa dia lebih meluncur kepada soal kesatuan hati lah. Orang Islam lagi lah, sebab Islam agama yang memang begitu sempurna cantik. Jadi 4 asas ini saya rasa menjadi terma kepada karisma pemimpin. Kalau pemimpin dalam soal keadilan tak berlaku, soal ekonomi dia tak menjadi tetap cipta, jadi rosaklah. Integriti, Ustaz. Integriti. Saya duk cari kalimah tu, integriti. Betul. Betul, Ustaz. Keadilan datang pada integriti. Keamanan, integriti. Sebab itulah dalam hal ini, apa yang saya kira dapat kita bawa ialah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tirmizi, hadis nampak umum tapi ada pencerahannya nanti. Nabi kata apa? Khaslatan la yajtami'an fi mu'minin. 2 akhlak tak patut ada dalam hidup orang beriman. Pemimpin khasnya apa dia? Pertama ialah al-bukhlu, bakhil. Kedua ialah sul khuluqi ataupun rosak akhlaknya, buat akhlak. Jadi saya kira ini sebagai jawapan kepada Kak Ayat tadi. Kalau sempurna, alhamdulillah. Kalau tidak, itulah kelemahan saya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah. Pokok manggis di tanah rata, buahnya manis, sedap dirasa. Setiap undi intan permata penyinar cahaya negara bangsa. Bunga teratai mekar kembang, tumbuh subur rapat-rapat. Usah takut, janganlah bimbang. Hadir mengundi, tiada yang sekat. Oh, insya-Allah, tabarakallah. Ini bukan pantun saya, Ustaz. Orang putih orang Melayu berkata thank you. Ini bukan pantun saya, ini pantun salah seorang daripada petugas SPR. Dan Ustaz, kita ada Fadil Maksyah, Ustaz, untuk soalan yang terakhir di TV3 untuk kita raikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, apakah adab dan tata cara yang perlu dijaga oleh penyokong dan calon itu sendiri semasa berkempen? Biar tahu jangan keliru, kita akan jawab selepas ini. Kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung, Ustaz, 30 minit lanjutan siaran tambahan di TV9. Jadi terus yang menonton, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan tajuk akhlak berkempen, dan kita bersama dengan ayahanda Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Dan Al-Fadil Ustaz,
Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton atas kesudian untuk menonton kita pada pagi ini, dan juga yang telah mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita. Anda boleh terus hantarkan lagi soalan dan juga kemusykilan anda. Hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, ataupun paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen pada poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, Fadil Ustaz, kita sebelum berehat tadi kita ada soalan daripada Fadil Maksyah di Facebook yang bertanya, Ustaz, apakah adab dan tata cara yang perlu dijaga dan dipelihara oleh penyokong dan calon itu sendiri semasa berkempen, Ustaz? Terima kasih saudara Fadil Maksyah di atas soalan yang agak umum, tetapi soalan yang amat bermakna sekali. Saya nak rakamkan 3-4 perkara lah. Yang pertama sekali, bila sebut tentang adab dan juga tata cara yang dijaga, patut dijaga oleh pemimpin ataupun calon ataupun pendukungnya, yang pertama sekali ialah kita meletakkan nilai kebaikan sebagai asas utama. Bukan nak berpecah, bukan berbalah, bukan bertengkar, bukan bermusuh. Itu yang utama sekali. Yang kedua, kita cakap tentang dasar perjuangan kita nak bawa. Apa kita buat untuk masyarakat, demi kebaikan, demi kemuliaan, demi kebahagiaan masyarakat, keadilan seumpamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita nak kena bentuk situasi supaya tak timbul di sana provokasi yang bersifat tadi satira, ataupun yang bersifat sindiran halus yang tajam, halus tapi tajam. Itu bukan sebenarnya. Sebab kemenangan kita ada asas sindiran tajam tidak ke mana-mana akhirnya. Betul. Sebab saat kita buat keburukan sindiran kepada orang, kita tak pasti akan datang. Mungkin kita terlibat dengan benda yang sama. Sebab kita takut dunia boleh berubah. Betul. Wa tilkal ayyamu nudawlah. Dunia berubah. Besok hari kita, mungkin lusa hari orang. Esok hari orang, lusa kita. Jadi kita pasti. Yang ketiga, yang keempatnya bagi saya adalah, yang utamanya ialah kita dalam masa berkempen ini, kalau kita daripada orang Islam, penyokong sebagai orang Islam dan calon orang Islam, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud yang lain. Kita minta pada Allah keselamatan. So jangan kita lupai, perjuangan kita ini berjuangan untuk kebaikan masyarakat dan umat negara, hatta kepada bukan Islam. Bagi orang Islam dia ada kekuatan macam tu. Pada Allah kita minta, pada Allah kita pohon supaya Allah lorongkan kita kebaikan, bukan keburukan. Ini bagi saya sebagai satu panduan umum sajalah. Daripada panduan pilihan raya tu ada. Akta saya tengok akta pilihan raya banyak. Jangan, hatta dalam akta pilihan raya 1924 pun disebutkan akta kesalahannya, penyokong tak boleh nak bersorak-sorai, tak cara itu mudah. Jangan berkempen dengan kata-kata yang tajam. Ini pun ada akta pilihan raya sebenarnya. Etika-etikanya. Kita sebagai Islam lebih beradab lah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook juga kita ada Muhammad Izzuddin yang bertanya, budaya berkempen sudah menjadi sebati dalam kalangan masyarakat kita menjelang pilihan raya. Bagaimanakah dengan status calon wanita yang berkempen dalam keadaan ataupun tempoh iddah? Adakah ia dibenarkan dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik. Dalam hal ini, akhlak utama dalam agama ialah ikut kepada proses yang ada dalam Islam itu sendiri. Kita dalam bab iddah ini, kita boleh mengambil kompromi. Sebab iddah ini merupakan ketentuan ilahi, bukan ketentuan manusia. Allah tentukan iddah. Al-iddah itu adalah ketentuan agama. Jadi bagi kita sebagai orang Islam, iddah wajib dihormati. Seorang calon, katalah dalam keadaan dia beriddah, ada dia seorang yang dikira sebagai penyokong kepada calon dan pemimpin ataupun tukang kempen. Dalam iddah ini ada tempoh kita benarkan keluar. Sama ada kita kematian suami atau kita bercerai dari sudut suami ceraikan kita. Iddah itu mesti dijaga. 3 bulan 10 hari seumpamanya, 4 bulan ke, tidak boleh kita bebas dan lepas bebas. Jadi dia kena ada kekuatan itu. Sebab kalau kita melanggar batas iddah yang dihukumkan agama, maka itu dosa. Keluar dalam keadaan begitu rupa, sedang kita patut ada di rumah contohnya. Jadi hal ini kena ada kekuatan Islam lah, kekuatan agama lah. Jadi bagi saya, orang yang dalam tempoh iddah tidak dibenarkan
untuk keluar tengah masyarakat, apalagi nak keluar ziarah keluarga pun tak boleh kalau ikut kaedah ni. Ya. Kalau ada hal kecemasan lain, perubatan. Tapi kalau keluar semata-mata untuk berkempen tengah masyarakat, khalayak, tolong letak Islam di hadapan, iman di hadapan, bukan yang lain di hadapan. Wallahu a'lam. Guna kaedah-kaedah lain Ustaz. Kadang-kadang tak keluar tapi mungkin menggunakan laman media sosial. Yalah, dalam kempen sekarang ni media sosial banyak secara online, tapi tetap tidak boleh keluar kalau orang tu dalam iddah. Akhlak nombor satu Ustaz. Akhlak Adab nombor satu. tu, masya-Allah. Akhlak iman. Baik. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya dan jadi satu panduan. Dan berikutnya kita ada Intan Zurina Abdul Razak Ustaz di Facebook yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sejak di zaman sekolah dan zaman universiti untuk jawatan wakil pelajar, kita sudah terdedah dengan aktiviti kempen. Tetapi mengapakah akhlak berkempen kita tidak selari dengan kematangan usia dan besarnya tanggungjawab yang bakal dipikul, Ustaz? Dia beginilah. Betul, saya lebih melihat kepada kematangan usia itu penting. Betul. Kalau orang muda, kalau dia berkempen, dia nampak segala-galanya untuk dia bersebut, tak kira batas baik dan umpamanya. Tapi kalau orang dah ada kematangan, matang dua, matang usia, matang ilmu, matang iman lah. Kalau dia matang usia dan iman sekali, dia akan tahu. Kalau dia berkempen sekali pun, dia tak akan sentuh pada orang, dia tak sentuh tentang hal orang, dia akan sentuh tentang apa projek dan prospek yang dia dah bawa di masyarakat. Kalau dia sebagai calon ataupun pembantu calon seumpamanya. Maka bagi saya, isunya Puan Intan Zurina ialah datang daripada tadilah. Kalau kita tak ada kematangan usia dan iman, selama-lamanya kita akan berkesempitan. Itulah orang muda-muda ni, sebut di awal tadi, mesti dikontrol, mesti diberi peringatan dan mesti diberi taujiat ataupun sebagai satu panduan lah bagi mereka. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan orang muda darahnya panas, insya-Allah, tabarakallah. Jadi perlu kepada bimbingan orang-orang lama tu, terutamanya sebagaimana yang disebutkan bab orang kata apa, nak memilih yang terbaik tu kadang-kadang kita tersilap pilih. Jadi ini antara panduan yang perlu kita jaga, Ustaz. Baik, jadi saya nak bagi pantun sekali lagi, Ustaz. Silakan. Pantun sekali lagi, Ustaz. Yang tadi sebelum kempen, ini selepas kempen dan selepas mengundi pula, Ustaz. Baik, pagi-pagi makan ketupat hidangan asli sejak berkurun. Gambar calon merata tempat, lepas bertanding mestilah turun. Ustaz, jangan dibiarkan berselerakkan, Ustaz, sehingga mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Baik. Itu pun akhlak juga. Akhlak, Ustaz. Baik, kita ada Mar WKN Ustaz di Facebook yang bertanya. Baik, saya ingin bertanya, mengapakah dalam berkempen kegagalan mengawal lidah sering berlaku sehingga mencetuskan pertelingkahan, cabar-mencabar, caci-mencaci dan sebagainya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Puan Mar yang dihormati dan seluruh penonton semua, soalan cukup menarik sekali. Kenapa tak ada pengawalan? Kita cakap hari ini tentang konteks agama, akhlak berkempen dalam Islam. Baik, peganglah satu hadis Nabi. Pegang betul-betul satu hadis Nabi daripada Imam Ahmad. Nabi kata apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis tuan hadis yang begitu sekali menarik, kan diberi panduan kepada kita. Dalam masa berkempen raya ke, dalam kita berkempen bagi calon ke, calon sendiri, kita boleh ambil panduan. Nabi kata apa? 3 perkara. Pertama, bertakwa di mana beradanya kamu. Agama di hadapan, iman di hadapan, bertakwa pada Allah, takut dosa pahala. Yang kedua, kata Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata. Kalau buat yang tak elok, segera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dah cerca orang, minta maaflah. Dah celuk orang, minta maaf. Satirakan orang, minta maaflah. Kena usahakanlah. Tutuplah cerita kita yang tak elok. Ketiga, Nabi kata apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini penting ni. Bergaul dengan orang lain cara yang terbaik. Bergaul dengan baik. Jadi kita bina hubungan yang baik dengan orang, walaupun dia merupakan lawan kita pilihan raya, kita tahu kita ada hubungan keimanan, hubungan keislaman, hubungan ukhuwah. Kita akan cacatkan peribadinya, tak akan cederakan jiwanya, tak akan cacatkan kehidupannya dengan apa sahaja perkara. Sebab kita bergaul baik. Jadi bagi saya, selagi mana kita ada kekuatan hadis Nabi tadi, selesai isu kita dalam kempen pilihan raya ke, sebagai calon ke, sebagai wakil calon ke, sebagai penyokong, tak kira. Tapi kalau ini tidak ada, kita akan cuma reti, cerca, cela dan satirkan orang dengan kata-kata yang buruk dan sebagainya. Tuduhan yang palsu. Jadi makanan. Jadi makanan. Ini kita paling takut sebab dalam agama ni tuan-tuan, kena ingat Nabi bersabda kepada kita bahawa orang yang paling berat timbangan daripada masyarakat siapa?
husnul khuluq, orang akhlak baik. Akhlak nanti akan ditimbang oleh Allah di padang mahsyar nanti, wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan jadi panduan kepada yang bertanya. Baik, berikutnya Ustaz, juga di Facebook kita ada Rosdin Samah untuk soalan yang berikutnya, mengapakah kebanyakan calon yang bertanding dilihat tidak menggunakan elemen-elemen agama dalam kempennya, sebaliknya lebih cenderung memilih kaedah mendedahkan aib lawannya dalam usaha meraih sokongan? Mohon pencerahan Ustaz. Cik Rosdin, saya sangat berminat soalan macam ni. Kenapa berlaku macam tu? Calon yang cuba nak bawa kepada kaedah yang luar batas agama. Ini merupakan kelemahannya. Bila calon akhlak tidak ada, agama bukan menjadi pakaian dia, akhlak Islam bukan menjadi pakaiannya, itulah masanya dia akan gunakan cara untuk menghuduhkan orang lain, bukan orang dengan cercaan-celaan. Ini yang Nabi tak izin kepada kita. Sedangkan Nabi sebut tadi, hadis Nabi sebutkan, jaga keaiban orang, jangan dedah, jangan buka sampai tahap kita tak tabayun. Sekarang masalah kita kadang-kadang banyak benda kita tak tabayun, yang ada tibayun. Itu orang saya bawa dalam cerita orang, saya pun dengar tu, tibayun ke mana? Jadi ambil yung-yung belakang tu. Tibai dah hayun. Tibai dah hayun sekali. Dalam Islam, tabayun penting. So kita kadang-kadang tidak tahu kebenarannya. Sebab itulah kita kena lebih beristighfar pada Allah, lebih berhati-hati supaya tidak mencetuskan dosa secara kering atas kesalahan kita kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Cik Rosdi yang bertanya tadi, mengapa berlaku? Sebab kita ada kawalan, sistem dalam kita berkempen. Ada mungkin satu pihak, saya tak tahu, tapi saya dapat dengar cerita, ada satu pihak kerja di macam cyber trooper. Maksud dia, kerja dia cuba nak cari satu isu untuk dibawa secara untuk musnahkan orang. Cyber trooper ke? Ya? Ini pun satu antara benda yang tak betul dalam Islam. Kalau satu kumpulan hanya semata mengkaji keburukan, benda-benda yang palsu untuk dibawa, ini satu jenayah dalam Islam. Anda telah mencipta dosa besar. Apalagi kalau benda tak betul, anda bawa cerita orang forward, orang terima. Jadi cyber trooper ni kalau dengan tujuan keburukan, jaga-jaga, anda telah mencatat dosa yang tak akan kering dia punya penanya. Betul. Kalau cyber trooper asal pada kebaikan tak apa. Tapi biasa cyber trooper ni kepada keburukan lah. Dia akan catat 5 keburukan, dia terjemah sampai 10 keburukan. Satu kesalahan dia akan catat sampai 20. Ini jangan kita masuk korup macam ni. Ini ada jenayah yang memang kekal dosanya sampai ke mati. Wal-a'yadzubillah. InsyaAllah, tabarakallah. Bila sebut tu mungkin hasilnya, sumber yang dapat tu juga mungkin perlu dipertimbangkan juga sama ada halal ataupun haram, Ustaz. Dan insyaAllah kita akan bicarakan ataupun diskusikan selepas ini. Ikuti sambungannya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu yang keliru kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. Gendang PRU15 sudah di Palu 5 tahun sekali bukanlah satu tempoh yang singkat, dan PRU15 merupakan sebuah medan untuk memilih pemimpin secara demokrasi. Dan menghampiri tarikh pilihan raya, sudah pasti kerja-kerja menarik sokongan rakyat akan digiatkan. Dan jangan lupa, sebagaimana telah pun kita bicarakan sehinggalah ke hujung rancangan dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan tiru, berpaksikanlah kepada akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Al-Fadhil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang masih lagi terus setia menonton kita sehingga ke hujung rancangan. Dan kita ingin raikan lagi Ustaz,
soalan untuk tajuk kita ini, akhlak berkempen ini. Kita ada Mas Niza di Facebook yang bertanya, soalannya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah adab yang perlu dijaga semasa berkempen untuk memilih seorang pemimpin atau ketua sesuatu organisasi? Yang kedua, apakah kesan dan akibat yang bakal terjadi sekiranya penyokong dan calon tidak berakhlak ketika berkempen? Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Pertama sekali, Puan Mas Niza, ya, di soal tentang adab yang perlu dilakukan semasa memilih seorang pemimpin. Yang pertama sekali, dalam apa sistem pilihan raya, ya, yang menjadi keutamaan ialah disebut sebagai dasar perjuangan yang dibawa, program yang dibawa untuk masyarakat dan umat, khas dalam masyarakat negara yang pelbagai multiracial, untuk Melayu, bukan Melayu, Islam, bukan Islam. Jadi, kalau dilihat kepada adab yang disebutkan itu, maka jelaslah, dan kita tidak jadi kerumitan. Dan pada masa kita cuba ketepikan unsur-unsur seperti kata-kata yang tajam, provokasi dan macam-macam. Maknanya kita penyokong khasnya, kita jangan duduk dalam suasana menerima provocation ataupun kata-kata yang buruk, nista. Saya rasa bukan medan. Kita bukan seronok dengar benda macam tu dan gembira dengan toman-tomahan yang bersifat kata nista. Itu bukan akhlak. Dan Nabi pula kita supaya tidak terlibat dengan macam tu. Jangan kita tambah dosa kita di atas sebab kesalahan kita sendiri. Baik. Yang keduanya adalah tentang kesan kepada kalau dipilihnya orang-orang yang tadi apa tadi? Yang dalam keadaan disebutkan oleh Panis tadi, kesan kepada pemilihan orang-orang yang tidak jelas dia punya perjuangannya. Bagi saya, dalam kesempatan yang ada, kita nak supaya semua pihak ciptalah kemenangan yang bermaruah. Jangan cipta kemenangan yang berhelah. Itu yang penting. Cipta kemenangan yang bermaruah, jangan cipta kemenangan yang berhelah. Dengan maksud helah macam mana? Mengambil kesempatan untuk menipu, untuk berdusta. Sebab apa yang kita bawa ialah dalam soal kepimpinan ini, saya nak kaitkan satu perkara yang penting. Dalam Islam, satu din ataupun kepimpinan politik penting. So itu tema penting dalam dakwah Nabi sekalipun. Nabi SAW sendiri masuk ke Madinah sebagai pemimpin, dan Nabi memimpin Madinah sebagai sebuah negara yang makmur, berjaya, dengan nilai keamanan, dengan nilai kebahagiaan, keadilan yang terselah kepada orang Islam bukan Islam. Jadi masa inilah saya rasa di antara yang kita kena tengok supaya setiap orang yang menjadi pemimpin nanti cipta dengan kemenangan yang bermaruah, jangan cipta kemenangan yang berhelah ataupun yang berasas kepada hal-hal yang membuat keadaan. Wallahualam. Itu saya jawapan pada Mas Nizal lah secara umum. Betul. Ya. Saya kunci kata-kata Ustaz, menang biarlah bermaruah dan jangan menang atas fitnah. Atas berhelah fitnah. Dan fitnah Ustaz. Dan kalau kalah pun atas dasar tidak meletakkan fitnah, itu mungkin terlebih baik Ustaz. Ya. Jangan begini, kalau kalah tapi dalam keadaan bermaruah akan tak disanjung. Seorang tak bercakap keburukan. Masalah kita adalah menang di atas keburukan. Orang cipta keburukan itu sampai orang sebut. Lepas tu timbul klip-klip video yang lama-lama kesilapan kita berlaku. Wallahualam. Baik Ustaz, berikutnya kita ada Muhammad Effendi Mak Daud tentang budaya kafir-mengkafir ni. Beliau tanya di Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali pilihan raya, pasti budaya kafir-mengkafir sesama Islam pasti berlaku. Apakah yang dimaksudkan budaya kafir-mengkafir sesama Islam semasa kempen pilihan raya? Bagaimanakah untuk mengelakkan budaya ini Ustaz? Berat ni Ustaz soalannya. Soalan berat. Dan saya pun terasa berat untuk jawabnya. Tapi saya rasa beginilah. Sebab kita bercakap dalam konteks akhlak berkempen secara beragama. Baik, pertama sekali Cik Pendi yang bertanya ialah bila adanya budaya kafir-mengkafir dalam susunan pilihan raya, ini tidak akan menyelamatkan umat, bahkan memecah belahkan umat. So, manusia ini ada pemikiran sendiri, ada sokongannya, ada di sana pandangan tersendiri. Maka dalam konteks bagi saya, bukan medan kita nak kafirkan orang atas asal kerana orang tak bersama kita. Bukan. Pilihan raya ni tuan-tuan satu sistem untuk meletakkan sebuah kehidupan yang memanglah ada kebaikan agama. Tetapi kerana masyarakat kita berada multiracial, kita nak kepada sistem kebahagiaan sejati sepadu dan keadilan sosial pada masyarakat. Ekonomi diangkat,
akhlak moral dicatukan. Tapi kalau cakap tentang agama, saya bukan serasa ini medan bukan kita nak kata orang kafir itu kafir. Jadi kalau ada sikap kafir mengkafir, ia akan mengurangi keadaan kita. Dan ini bukan medannya. Bukan medan, bahkan dalam Islam dilarang Nabi SAW jangan kita kufurkan orang kafir orang kerana kita bimbang kafir itu akan balik kepada kita semula. Itulah bagi saya kadang-kadang bila berlaku kafir ini kita telah cipta suatu budaya yang tak sihat dan makin keruh masyarakat menakutkan orang Islam sekalipun. Lebih utama orang Islam terasa takut. Islam ni asyik kafir mengkafir menyebabkan mereka rasa terma agama ni menjadi terma yang tidak sihat. Sedangkan kita nak hidupkan dakwah. Bukan diayah tadi. Kita nak berdakwah bukan diayah. Kalau kita ada sistem dakwah, kita nak ajak. Yang tak elok kepada yang baik. Dah elok kepada yang baik. Itulah bau kemenangan yang sebenarnya. Maka pilihan raya ada dakwah lebih daripada pilihan raya ada diayah. Wallahu akbar. Ataupun dalam kata lain dakyah Ustaz nanti perlu dijauhi. Baik Ustaz, sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk siaran kita pada pagi ini, topik akhlak berkempen. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah pun kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan, dan kita 3 ataupun 4 pelan tindakan terakhir Ustaz sepanjang diskusi kita 2 jam dalam tanya Ustaz pada pagi ini. Fadhil Ustaz. Ya. Isu kita pagi ini isu bersama. Sebab kita nak warnakan kempen pilihan kita dengan warna kebahagiaan, keselamatan. Orang Islam khasnya jaga adab agama, non-Muslim pun jaga budaya supaya tidak berlaku perpecahan, provokasi, kata mengata, caci-maki sampai putus hubungan. Sayang kasih itu tak boleh berlaku, tak boleh izinkan. Pertama, dalam sistem kita sedang berkempen, pertama gunakan kata-kata yang baik, yang harmonis, yang mulia, kata-kata yang membijakkan keadaan bukan keadaan. Yang kedua ialah berujar ilmu dan fakta, bukan auta. Fakta yang benar, ilmu yang benar dengan sokongan yang penuh kesepaduan. Dengan programnya, dengan dasar perjuangan yang jelas demi untuk kebaikan masyarakat. Ketiga, memelihara aib. Jangan cuba sebarkan aib orang lain. Sekalipun orang itu masalah, sekalipun jangan kita lupa kita ada aib kita. Jaga aib itu satu akhlak penting dalam agama, dan jangan ambil kesempatan untuk buka keaiban orang. Kita patut jaga. Yang keempat ialah kita jauhi sebarang bentuk ungkapan yang membabitkan kepada perbalahan yang berterusan, provokasi, menimbulkan perpecahan lebih jauh antara masyarakat, khasnya Islam dengan bukan Islam. Bagi saya dalam dunia kita Malaysia, tuan-tuan, antara manusia yang kita kena rapati ialah non-Muslim. Kita orang Islam. Patut kita bawa Islam kepada orang Islam. Inilah warna kami. Warna Islam, sebagai orang Islam, kita perpaduan, kesatuan hati, bukan menekan. Patut jangan kafirkan orang Islam. Kita nak hidup suasana, orang kafir saja, kafirkan. Tak, kita nak bawa kepada budaya, mari kita bersama ke arah kejayaan negara yang bersatu hati atas semangat Islamlah sebagai panduan kita dan agama sebagai pembekal kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar atas apa yang telah pun dikongsikan oleh Fadhil Ustaz, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memudahkan urusan kita insya-Allah. Iyalah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua pada pagi hari ini sampai pada sepuluh raya dengan kebaikan dan sambil bila kebaikan insya-Allah. Amin bil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma alif baina qulubina واهدنا سبل السلام يا كريم يا رحمن يا منان يا مجيب السائلين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت الوهاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منه وبطن والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi
Jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Rasulullah Muhammad atas kesediaan berkongsi bersama dengan kita dalam Tayla Ustaz pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Ditambahkan ilmu pengetahuan kepada Ustaz, diberikan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Dan esok para penonton, sebagaimana biasa Tayla Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan insya-Allah sama-sama kita esok untuk taranum dan tafsir surah Sad ayat yang ke-82 hingga ayat yang ke-84. Jadi insya-Allah sama-sama kita nantikan siarannya jam dan juga waktu yang sama. Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mari kita tangguhkan majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat watawasau bil haqq watawasau bis sabr wal 'afwa minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.